Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi. Saudara-saudara muslimin dan muslimat sekalian, pada hari ini, petang ini kita berpeluang bertemu dan sedikit kita membuat soal jawab kepada seorang tokoh ulama muda pada hari ini, iaitu Dr. Rozani Ramli. Dan saya nak terus persoalan ini kepada yang berbahagia Doktor. Soalan pertama saya, apa maksudkah dengan ghairil maghdubi alaihim sebenarnya dalam tafsir? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, secara literal ataupun makna yang daripada perkataan tersebut ialah golongan yang dimurkai oleh Allah dan golongan yang sesat. Maka sebab itu bila kita baca dalam Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, wahai Tuhan tunjukkanlah kami jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang yang kau kurniakan nikmat ke atas mereka, ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang yang dimurkai dan bukan jalan orang yang sesat. Sebahagian mufassir, sebahagian ulama-ulama tafsir mentafsirkan bahawasanya ghairil maghdubi alaihim, golongan yang dimurkai ini adalah golongan Yahudi, manakala golongan yang sesat pula adalah golongan Nasrani. Tetapi sebahagian mufassir yang lain, mereka meluaskan maknanya, tidak terhad hanya dengan Yahudi dan Nasrani, tetapi semua orang yang dimurkai oleh Allah dan semua orang yang sesat, kita tidak mahu Allah Subhanahu wa taala kekalkan kita berada di atas jalannya. Maka dia tidak terhad kepada golongan Yahudi dan Nasrani, semua orang yang dimurkai dan semua orang yang sesat termasuk di dalam perkataan ini. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, kita jelas dengan tafsiran dari Ustaz. Kita beri terus kepada persoalan yang kedua. Adakah pinjaman loan bank sekarang dianggap ambil riba walaupun pinjaman Islam secara Islam dan secara sistem Islam itu? Baik. Riba merupakan satu dosa yang besar. Bila mana seseorang itu meminjam duit dan pinjaman itu memberikan faedah, pulangan, manfaat kepada orang yang memberi pinjam, dan manfaat itu disyaratkan di dalam akad, disebut di dalam akad, maka ia adalah riba. Yang mana riba ini kita tahu dia merupakan satu dosa yang besar. Baik, sekarang ini kerajaan Malaysia melakukan satu usaha yang baik, yang mana cuba untuk mengelakkan manusia ataupun umat Islam daripada riba dengan dia mewujudkan beberapa bank-bank yang menggunakan akad-akad yang syar'i, dan setiap bank dan produk-produk bank Islam mesti disemak oleh majlis pengawasan syariah mereka masing-masing. Dan bank negara juga ada akta-akta yang mengawal bank Islam ini, dan kawalan itu dilakukan oleh pakar-pakar ekonomi Islam dunia. Maka saya katakan agak ganjil apabila satu produk bank Islam telah diluluskan, tiba-tiba ada pula suara-suara yang mengatakan ia masih lagi mempunyai riba. Saya tidak nafikan di sana ada beberapa khilaf di kalangan para ulama dalam beberapa produk seperti bank inah dan sebagainya. Tetapi sekarang ini maklumat yang saya dapat, bank inah yang menjadi perbalahan besar di kalangan para sarjana hari ini telah tidak digunakan dalam kebanyakan bank Islam di Malaysia. Maka saya katakan, bila mana produk itu adalah produk Islam, maka kita katakan ia bebas daripada riba. Ia bebas daripada riba. Maka suara-suara yang mengatakan ia masih ada riba, itu semua adalah suara-suara yang tidak memahami akad yang dilakukan di dalam perbankan Islam. Terima kasih. Saudara-saudaraku seiman, kita dapat penjelasan dalam bab kemuskilan kita, dalam bab penghidupan kita pada hari ini, dalam urusan contohnya kita nak beli rumah, beli kenderaan, dia banyak merusingkan pikiran kita. Alhamdulillah, berbagai doktor telah menjelaskan dalam bab ini. Dan insyaAllah kita terus persoalan ketiga. Doktor, perlukah kita keluar dari negara ini atau negara kita sekarang ni, atau untuk kita bertaubat, atau pergi ke negara bumi Anbiya untuk kita bertaubat? Baik. Ulama ahli sunnah
Al-Imam An-Nawawi ketika menulis kitab Riyadhus Salihin, dia menghuraikan syarat untuk bertaubat, rukun untuk bertaubat yang disepakati oleh ulama ahli sunnah. Yang pertama dia mengatakan meninggalkan perbuatan dosa itu, dan yang kedua menyesal atas apa yang dilakukan, dan yang ketiga berazam untuk tidak melakukannya semula. Maka kita sudah dikira bertaubat jika dosa kita dengan Allah. Tetapi kalau dosa kita dengan manusia, kita perlu pulang semula hak yang diambil daripada orang berkenaan. Maka syarat ataupun rukun taubat ini tidak disebut di mana kita mesti bertaubat. Bahkan dalam hadis Nabi SAW menyebut, Nabi mengatakan, man taba qabla an tatlu'a asy-syams min maghribiha faqad taba Allah alaih. Sesiapa yang bertaubat sebelum daripada matahari naik daripada barat, maka Allah Ta'ala akan terima taubatnya. Tidak kira di mana kita bertaubat. Dan bertaubat di bumi anbiya ini juga bukanlah syarat. Kerana kita perlu tahu bahawasanya nabi-nabi dan rasul-rasul yang diceritakan dalam Quran dan Sunnah itu bukanlah keseluruhannya. Ramai lagi nabi-nabi yang tidak diceritakan dalam Quran dan Sunnah, dan kita tak tahu di mana pun mereka berada. Maka syarat ini syarat yang saya kira peliklah bila kita kata bila nak taubat mesti kena pergi ke bumi anbiya. Kalau taubat, adakah bermakna bila taubat di bukan bumi anbiya maka taubat tidak diterima? Saya kira ini syarat yang sangat ganjil. Syarat yang sangat ganjil. Maka taubat di mana-mana pun boleh, bila-bila masa pun boleh, sebelum matahari naik daripada barat, bertaubatlah. Jadi dalam persoalan ni begitu jelas tentang tidak ada dalil yang menentukan bahawasanya kita mesti pergi ke negara bumi anbiya, negara Arab. Ya. Dan kita ke soalan yang keempat yang berbaik doktor, tentang kedatangan Imam Mahdi. Adakah kedatangan Imam Mahdi selepas 12 imam, dan berapakah imam sekarang yang telah ada? Baik. Persoalan Mahdi ini adalah satu persoalan yang saya kira sepanjang sejarah ramai orang mendakwa mereka adalah Mahdi. Tapi bila kita membaca hadis-hadis yang sahih, ketika mana Mahdi keluar, dia dibai'ah oleh rakyat di Masjidil Haram. Dan Imam Mahdi tidak mendakwa dia adalah Mahdi, sehinggalah orang yang melantik dia sebagai Mahdi. Yang pelik sekarang ni, ramai di kalangan orang-orang yang mendakwa Mahdi, mereka mengaku mereka adalah Mahdi. Jadi beza Mahdi yang disebut dalam hadis dengan Mahdi yang orang hari ini dakwa berbeza. Mahdi tidak mengaku dia adalah Mahdi. Walaupun sifat-sifat Mahdi itu disebut dalam hadis dengan begitu jelas, namanya sama dengan nama Nabi, nama ayahnya sama dengan nama ayah Nabi, dan disebutkan beberapa sifat yang lain. Tetapi Mahdi yang sebenar-benar Mahdi tidak mengaku dirinya sebagai Mahdi, sehinggalah orang sendiri melantik dia sebagai khalifah dan dia menerima bai'ah daripada rakyat pada masa itu. Dia tak pernah mengaku diri dia Mahdi. Itu ada beza Mahdi kita dengan Mahdi yang kata Mahdi Syiah ni, dia katalah imam yang ke-12, tapi ahli sunnah tidak menetapkan 12. Maksudnya bukan selepas 12 imam baru akan muncul Mahdi, tidak. Kita ahli sunnah, kita percaya Mahdi akan muncul di akhir zaman. Cuma ada berlaku perbezaan sikit di kalangan para ulama. Dia keluar itu, sempatkah dia berjumpa dengan Dajjal ataupun tidak? Yang tu ada khilaf, kerana hadis berbeza-beza lah masalah tu. Cuma tak penting. Yang penting ketika mana dia keluar, dia tidak mengaku diri dia Mahdi, sehingga dia dibai'ah oleh rakyat. Wallahu a'lam. Dan soalan kita antara saya sudah datang ni, Imam Mahdi akan keluar semasa umurnya 40 tahun. Bilakah masa itu menurut Quran dan Sunnah? Baik. Ada beberapa riwayat, terutama daripada Huzaifah ibn al-Yaman, yang menyebut Imam Mahdi ni bila keluar, dia akan keluar seumur 40 tahun. Saya secara peribadi, saya perlu kajian untuk mengkaji sanad riwayat-riwayat yang mengatakan Mahdi ni keluar pada umur 40 tahun. Kerana saya tak pasti lagi benar ataupun tidak, sahih ataupun tidak riwayat tu. Tapi bila orang tanya kita, bilakah dia akan keluar? Dia akan keluar selepas daripada Malhamah Kubra, selepas daripada kekacauan berlaku di dalam dunia ni, kezaliman berlaku secara berleluasa. Kemudian barulah munculnya Mahdi, seperti mana Nabi menyebut, sebelum daripada Mahdi keluar, kezaliman berleluasa, sehingga apabila Mahdi muncul, Mahdi akan menyebarkan ataupun meliputkan dunia ini dengan keadilan selepas dunia ini penuh dengan kezaliman.
Bila? Wallahu a'lam. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Baik, yang berbagai doktor. Kesimpulannya, saya nak minta doktor bagi sedikit nasihat kepada umat kita pada hari ini. Yang kadang-kadang ada sebahagian di kalangan kita yang berfaham ini. Apa nasihat doktor? Nasihat saya, yang pertama sekali, agama ini milik Allah Azza wa Jal dan milik Rasul. Dia bukan milik kita. Maka sesiapa yang mendakwa, yang ingin mendakwa sesuatu itu adalah agama, maka dia mesti membawa bukti daripada Quran dan Sunnah. Berhentilah menipu orang lain untuk kepentingan diri sendiri. Berhentilah menyusahkan orang lain daripada untuk kepentingan diri sendiri. Saya kira menggalakkan masyarakat untuk berpindah daripada satu tempat ke satu tempat tanpa ada alasan yang munasabah, dengan beberapa alasan yang dangkal, adalah satu usaha yang saya kira membodohkan masyarakat. Maka kembalilah kepada Quran dan Sunnah yang sebenar. Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun dan Maha Penyayang, maka Dia menerima taubat kita walaupun di mana kita berada, dan kita masih ada ilmuwan-ilmuwan Islam yang bekerja ikhlas untuk umat. Maka tidak layaklah, tak sepatutnya kita menuduh para ulama dan ilmuwan yang ikhlas ini sebagai pengkhianat kepada umat dengan menghalalkan apa saja yang haram ke atas mereka. Maka saya tidak boleh terima benda ni. Maka saya katakan, kembalilah kepada Quran dan Sunnah yang sebenar dengan pemahaman salafus salih. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, saudara-saudari, saudaraku beribadah, kita syukur kepada Allah pada petang ini kita dapat sedikit penjelasan dalam persoalan kita 5 persoalan. Jadi mudah-mudahan kita insaf kalau kita mula silah langkah dalam bab-bab keyakinan kita dalam bab ni. Kita berlindung kepada Allah dan minta Allah beri taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.